bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. So inilah realitinya sahabat-sahabat semua. Data tidak boleh menipu, tetapi yang boleh menipu itu adalah Parti PAS dan Bersatu dan Gelakan dan juga Perikatan Nasional. Termasuklah pengurusi Bersatu kononnya, Presiden Bersatu kononnya ekonomi kita gagal, Perdana Menteri kita gagal, hutang semakin bertambah katanya. Itu antara tuduhan-tuduhan. Dan ramai di antara mereka kononnya pada hari esok juga, bukan hari esok, pada 29 ini kononnya akan membuat himpunan anti Anwar kerana Anwar katanya gagal. Benarkah gagal sahabat semua? Atau apa yang mereka cuba lakukan ini untuk menutupi segala kegagalan yang mereka buat, segala kelemahan yang dibuat oleh kerajaan PAS dan Bersatu ketika mereka menjadi kerajaan selama 33 bulan. Jadi ini dia fakta yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda. Jawapan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, terhadap penipuan geng kaki penfitnah daripada PAS Bersatu Perikatan Nasional. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, saya ingin membawakan anda jawapan daripada Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi hiruk pikuk beberapa minggu yang lalu ini mengenai hutang negara. Seolah-olah kita tidak beri kenyataan yang benar dan telah memungkiri janji kita untuk menurunkan hutang. Saya lihat dalam media sosial kita diserang, tetapi fakta tidak benar. Saya telah jelaskan bahawa ada hutang yang kita warisi yang mencecah lebih 1 trilion malah 1.5 trilion. Dan memang komitmen kita untuk mengurangkan hutang. Dan ini kita lakukan. Umpamanya tahun 2021, 2022 kita berhutang dari luar dan dalam 100 bilion ringgit. 2022 100 bilion ringgit. Kita ambil 2023. Kita beritahu keadaan tidak boleh kita pertahankan dengan hutang yang berlonggok dan bertambah. Maka kita turunkan, maknanya kurangkan hutang ke 93 bilion ringgit dari 100 bilion yang sebelumnya atau tahun sebelumnya. Tahun 2024 86 bilion ringgit. Kuranglah maknanya dari 100, dari 93 ke 86. Tetapi mengapa tidak boleh terus batal semua hutang? Maka dia menjejaskan projek-projek bantu rakyat, sekolah baru ataupun universiti dan pembangunan, termasuk tanggungan kita membayar hutang-hutang lama. Kita tanggungan hutang tu tinggi. Sekarang 64% daripada KDNK. Ini jumlah yang memang melebihi daripada apa yang kita rasakan, membantu untuk menambah keyakinan pelabur asing atau domestik. Target kita ialah untuk secara berperingkat menurun kepada sekurang-kurangnya 60%. Dan ini ada kaitan dengan defisit. Dulu defisit belanjaan, maknanya pendapatan kurang, belanja lebih. Jadi dulu mencecah sehingga 6%. Kemudian bila kita ambil alih 5.6% 2022. Manakala tahun 2023 turun kepada 5%. Baik, untuk defisit. Defisit maknanya pendapatan kurang, belanja lebih. Ini kita warisi. Sama macam berhutang, kalau kita turun secara agak mengejut, drastik, dia mengesankan dari segi projek-projek yang sedia dijalankan, projek-projek membantu rakyat dan juga projek-projek pembangunan. Maka sebab itu kita turun secara berperingkat. Dari 5.6% defisit kepada 5% tahun 2023. Pada tahun ini, kita turunkan lagi. Unjurannya 4.3%. Ini yang kita lakukan. Tak benar mengatakan bahawa dasar kewangan fiskal belanjawan itu nampak mengekang dan tidak memenuhi apa yang kita janjikan. Tetapi yang diwar-warkan itu, sebahagiannya itu tidak berdasarkan fakta, sebahagiannya itu hanya lontaran politik yang tidak bertanggungjawab. Saya berikan angka-angka ini dan angka-angka ini dipertahankan dari sudut kebenarannya, dan Kementerian Keuangan dari masa ke semasa memang mengeluarkan data-data ini bersama dengan Jabatan Statistik Negara. Terima kasih. Alright, so itu dia sahabat semua pencerahan daripada Perdana Menteri kita. Jadi jelas bahawa apa yang dibuat, dakwaan, tuduhan, maklumat yang disebarkan oleh pihak pembangkang, terutamanya pengerusi Perikatan Nasional, katanya kerajaan gagal kawal ekonomi, kerajaan gagal mengawal hutang negara.
Tapi dengan jelas sahabat semua, kita boleh nampak seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita. 2 tahun ya ketika kerajaan PAS dan Bersatu menjadi kerajaan. Apa yang mereka buat? Mereka buat menambah hutang. Daripada ketika saat mereka menjadi kerajaan tahun 2021, mereka menambah hutang sebanyak 100. Begitu juga pada tahun berikutnya 2022, 100 bilion ringgit. Tetapi ketika ya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan mengapply negara kita, akhirnya pada tahun pertama 2023 hutang itu dikurangkan ya, pinjaman dikurangkan kepada 93 bilion ringgit, dan tahun ini ya berkurang lagi kepada 86. Kenapa harus kurangkan sahabat semua? Sebab ini akan mewujudkan keyakinan para pelabur ya untuk melabur ke dalam negara kita, untuk datang ke dalam negara kita. Tapi jelas sekali lagi kenyataan kononnya pelabur lari, kononnya kerana pelabur tidak yakin dengan negara kita, itu adalah penipuan sekali lagi yang cuba dilakukan oleh pimpinan daripada Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu. Sehingga akhirnya sahabat semua, apa yang mereka cuba lakukan hari ini, mereka mencuba untuk menghasut rakyat. Ya, menghasut rakyat dengan mengadakan kononnya himpunan Selamatkan Malaysia. Saya agak tertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mereka selamatkan? Ya, ketika mereka menjadi kerajaan, hutang bertambah, inflasi meningkat, nilai ringgit menjunam, apalagi pengangguran meningkat. Ya, telur hilang, minyak masak hilang, disorok oleh anak menantu. Ya, lepas tu penyakawan dalam skandal Jana Wibawa berlaku. Bayangkan kalau mereka memerintah negara kita untuk tempoh 5 tahun sahabat semua. Saya suruh anda bayangkan, tapi saya tak boleh bayangkan. Saya khawatir ya akan lebih banyak lagi ya perkara-perkara penyakawan, rasuah, salah guna kuasa seperti mana yang berlaku hari ini apabila satu demi satu terbongkar sahabat semua. PN gempur Perak, PAS dan NGO anti Anwar berkempen di pentas yang berbeza. Kenapa mereka melakukan perkara ini? Inilah antara yang mereka cuba lakukan untuk menghasut rakyat, untuk memperbodohkan rakyat. Kononnya kerajaan ini gagal. Kalau baru-baru ini KDNK kita meningkat dibanding dengan unjuran ataupun sasaran yang diberikan oleh pakar-pakar ekonomi dalam negara, yaitu baru sekitar 3.8 atau 4.0. Tapi sebenarnya apa yang berlaku ya menjadi 4.8% sahabat-sahabat semua. Itu adalah unjuran KDNK yang begitu baik sekali, lebih tinggi daripada suku yang pertama. Dan banyak lagi pakar-pakar ekonomi luar menyatakan bahwa ekonomi negara kita berada pada landasan yang tepat. Karena itu akan lebih banyak ya pelabur-pelabur ya untuk masuk ke dalam negara kita. Jadi usaha pihak pembangkang yang kononnya untuk menggempur kerajaan perpaduan di Perak, PAS dan Sekretariat ya untuk himpunan Selamatkan Malaysia 2020 ini kononnya dijadualkan akan mengadakan beberapa siri ceramah umum dan perhimpunan aman di sekitar negeri itu bermula 26 hingga 28 Julai. Maafkan saya, bermula esok bukan 29 ya, tapi 26 hingga 28 Julai, 2 hari. Menurut pengurus sekretariat itu, Tun Faizal Ismail Aziz yang juga adalah anggota Bersatu, mereka akan mengadakan ceramah umum pada 26 Julai dan disusuli keesokan harinya dengan perhimpunan aman di Tambun, kawasan parlimen yang disandang oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya ini adalah ceramah umum Selamatkan Malaysia. Jadi pada hemat saya sebenarnya ini bukanlah ceramah umum untuk selamatkan Malaysia ya. Pada pandangan saya ini adalah untuk selamatkan anak menantu sekarang ini yang terpalit ya dengan skandal-skandal penipuan, penyorokan, ada yang melarikan diri, dicari entah ke mana, mungkin kalau sudah tukar kerajaan baru balik dan sebagainya, macam-macam terlonde habis sahabat semua. Jadi inilah ya pandangan saya, mungkin ceramah yang mereka katakan ini untuk selamatkan Malaysia lebih baik ditukar nama kepada ceramah umum selamatkan anak menantu. Pemimpin, anak menantu, pemimpin utama daripada Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin, Lebay, Presiden Lebay, ya, MB, Perlis, dan banyak lagi lah skandal sahabat semua.
Jadi jelas sebenarnya apa yang mereka cuba lakukan ini adalah untuk menghasut rakyat. Jelas apa yang mereka lakukan ini untuk memperbodohkan rakyat, kononnya ekonomi kita jatuh. Kononnya rakyat susah, ya. Pada hemat saya, ketika Kerajaan Perikatan Nasional PAS dan bersatulah, rakyat begitu susah, sengsara, hidup dikurung dalam rumah, ya, sehingga ramai yang membunuh diri, ramai yang kehilangan puncak pendapatan. Akhirnya apa yang berlaku, sahabat semua, rakyat ketika itu terpaksa mengangkat bendera putih karena tidak lagi percaya dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Bersatu Muhyiddin Yassin bersama dengan Parti PAS dan UMNO dan beberapa pimpinan ataupun parti yang lain. Akhirnya karena situasi itu apa yang berlaku, UMNO menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin karena mereka sudah hilang kepercayaan kepada keupayaan kepada gerak kerja, ya, yang dibuat oleh Perdana Menteri ketika itu, yang kita tahu begitu lemah, lembab, sahabat semua. Hari ini katanya kerajaan ini lembab. Sebenarnya itu adalah cara untuk mereka menutupi segala kegagalan yang mereka lakukan semasa menjadi kerajaan tebuk atap selama 33 bulan. Jadi sahabat semua, itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Ya, jadi Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.